Okey, tajuk yang seterusnya 9.2 Asas Penggubalan Dasar Luar. Okey ya. Okey, dalam tajuk 9.2 Asas Penggubalan Dasar Luar ada dua subtopik yang perlu kamu pelajari. Yang pertama, matlamat penggubalan dasar luar. Yang kedua, faktor penggubalan dasar luar ataupun sebab penggubalan dasar luar. Okey, kita lihat yang pertama iaitu matlamat penggubalan dasar luar. Okey, dasar luar amat penting kepada Malaysia kerana dasar ini mempengaruhi tindakan negara dalam menghadapi suasana perkembangan politik wilayah, serantau dan antarabangsa. Okey, kejayaan dasar luar Malaysia dapat diukur dengan wujudnya hubungan berbaik-baik serta bekerjasama yang erat dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan serta kebudayaan pada peringkat antarabangsa. Okey. Terlihat, sejak tahun 1956, persediaan asas untuk menubuhkan Kementerian Luar Negeri telah bermula dan dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Luar. Okey, kemudian pada tahun 1966, nama kementerian ini diubah menjadi Kementerian Luar Negeri ya. Kementerian ini berpindah dari bangunan Sultan Abdul Samad ke kompleks baharunya dan dikenali sebagai Wisma Putra yang terletak di Bukit Petaling, Kuala Lumpur. Okey, pada 17 Disember tahun 2001, Kementerian Luar Negeri memulakan operasinya di nombor 1 Jalan Wisma Putra, Presin 2 Putrajaya. Okey, seterusnya Wisma Putra berperanan menggubal dasar luar serta menjaga kepentingan nasional Malaysia pada peringkat antarabangsa. Okey ya. Awak lihat bagaimana persediaan sebagai peranan menggubal dasar luar. Okey, dia bermula dengan kementerian yang terletak di mana tadi? Di Wisma Putra, di Bukit Petaling, kemudian telah berpindah ke Jalan Wisma Putra, Presin Putrajaya. Dan peranannya adalah menggubal dasar luar serta jaga kepentingan nasional Malaysia pada peringkat antarabangsa. Okey, perkataan putra pada Wisma Putra diambil bersempena dengan nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tengku Abdul Rahman Putra Al-Hash yang juga merupakan Menteri Luar Negeri yang pertama. Okey, seterusnya matlamat penggubalan dasar luar. Okey, yang pertama mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Okey, maksudnya ke sini macam mana dia boleh mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan? Sebab kita telah menjalinkan hubungan yang baik dengan negara-negara luar. Sudah semestinya negara luar tidak akan melakukan penjajahan terhadap negara kita. Okey, yang kedua melindungi kepentingan nasional. Yang ketiga, mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia. Dan yang keempat, memupuk hubungan baik dengan negara luar. Yang kelima, menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial. Okey. Seterusnya, faktor penggubalan dasar luar. Okay, faktor-faktor ini awak boleh tengok buku teks awak, muka surat 197. Okey, yang pertama faktornya adalah ikatan sejarah. Yang kedua, keperluan nasional. Yang ketiga, kepimpinan. Dan yang keempat, persekitaran luar. Okey, lepas ni kita akan lihat satu persatu faktor-faktor penggubalan dasar luar ini. Okey, yang pertama tadi adalah ikatan sejarah. Okey, nilai sejarah yang dilalui merupakan dasar luar yang digubal berdasarkan adanya ikatan sejarah antara negara ini dengan negara lain. Okey. Ikatan sejarah dan budaya
dengan negara serantau dan antarabangsa seperti Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Myanmar, China dan India. Okey, maksudnya kita ada ikatan sejarah dan budaya di situ bersama dengan negara-negara yang cikgu sebutkan tadi. Yang kedua, ikatan sejarah dan keagamaan seperti hubungan Malaysia dengan Arab Saudi, Mesir, Yaman dan Turki. Yang ketiga, ikatan sejarah dan kemerdekaan, okey, iaitu setelah negara kita menyertai pertubuhan Commonwealth. Okey, boleh bahagi kepada 3 iaitu ikatan sejarah budaya, keagamaan dan kemerdekaan. Okey, seterusnya faktor yang kedua, keperluan nasional. Okey. Keperluan nasional bermaksud memberikan keutamaan kepada kepentingan negara. Kepentingan negara, maksudnya kepentingan negara ini diberi perhatian utama. Okey, dalam menggubal dasar luar, kepentingan negara diberi perhatian yang utama untuk menjaga kedaulatan negara dan juga dasar yang menguntungkan negara. Itu kepentingan negara. Ada 2, jaga kedaulatan dan menguntungkan negara. Okey. Okey, yang ketiga, kedudukan strategik juga menjadi perkiraan yang utama. Okey. Khasnya dengan negara-negara serantau. Okey, yang keempat, ada kepentingan ekonomi. Dan yang kelima, ada kepentingan keamanan. Okey, iaitu menyebabkan Malaysia mengamalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali serta menjalinkan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Jadi, hubungan baik dengan negara luar membolehkan Malaysia menjaga kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar negara sekiranya diperlukan. Okey, maksudnya kat sini kalau kita ada berlaku apa-apa kecemasan di luar negara, kita boleh minta. Inilah peranan kita, kenapa kita perlu mengadakan hubungan dasar luar ini ya. Okey. Yang ketiga, C, kepimpinan. Faktor yang ketiga, kebijaksanaan dan kebolehan seseorang pemimpin negara turut menjadi asas kepenting kepada penggubalan dasar luar ini ya. Pemimpin perlu peka akan perkembangan pada peringkat antarabangsa. Kemudian mereka perlu peka akan perubahan yang berlaku. Dan contohnya pada tahun 1990-an waktu itu apa yang berlaku? Perubahan dasar luar dari memberi fokus kepada negara maju. Okey. Negara sedang membangun. Contoh Afrika dan negara kepulauan di selatan di Pasifik Selatan. Okey. Maksudnya kat sini, Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan negara yang sedang membangun di Afrika dan juga di negara kepulauan di Pasifik Selatan. Okey, seterusnya yang keempat, persekitaran luar. Okey, perkembangan politik, ekonomi dan sosial antarabangsa yang sentiasa berubah menyebabkan penggubalan dasar luar Malaysia disesuaikan dengan perubahan yang berlaku pada peringkat antarabangsa. Contohnya semasa era Perang Dingin. Okey, pada masa itu, boleh tengok sini ya. Okey, pada masa itu dasar luar negara kita lebih kepada pro barat. Okey? Pro barat. Malaysia kemudiannya ni mula-mula kita ni lebih kepada pro barat Kemudian kita berubah kepada tidak berpihak kepada mana-mana blok ataupun pihak pada tahun 1970-an. Okey, itu perubahan. Kita lihat persekitaran dia perlu ada perubahan juga. Okey, ini maklumat tambahan
blok dingin dan perang dingin. Maksud blok dunia ni terbahagi kepada 2 blok untuk makluman awak. Satu blok barat, satu blok komunis. Okey. Okey, same direction. Okey, sehaluan. Bersatu, bertindak bersama untuk menjaga kepentingan bersama. Awak boleh tengok buku teks awak 197 Ada QR code di situ, ada dia jelaskan di situ Kemudian sehaluan maksudnya bersatu. Bertindak bersama untuk kepentingan bersama. Okey, manakala apa itu perang dingin, maksud dia tidak ada konflik senjata. Kedua-dua blok ini ingin membuktikan kekuatan mereka. Kedua-dua blok ini ingin menyebarkan pengaruh mereka khasnya di Asia dan Eropah. Tapi bagaimana? Dengan memberi bantuan ekonomi. Kemudian beri bantuan ketenteraan. Ada propaganda. Itu maksudnya. Okey, perang dingin, blok kapitalis dan juga blok komunis. Okey, antara blok kapitalis dengan blok komunis. Blok kapitalis yang pertama diketuai oleh Amerika Syarikat. Okey, ada 11 buah negara lain. Okey. Kemudian NATO, North Atlantic Treaty Organization. Dalam itu telah bermula pada 4 tahun 1949. Okey, iaitu adanya perlumbaan bersenjata ketika itu. Okey, yang berlaku pada tahun 1952, Amerika Syarikat telah menguji satu bom. Nama bom dia bom hidrogen. Okey, manakala blok komunis pula, ketua dia adalah USSR. Apa itu USSR? Awak boleh search dalam internet. Negara yang terlibat ada 7 buah negara lain, iaitu Pakatan Warsaw, perlumbaan bersenjata, USSR, bom atom tahun 1949, kemudian uji bom hidrogen juga pada tahun 1954 dan juga melancarkan satelit, iaitu satelit yang pertama Sputnik 1 tahun 1958 dan juga Explorer 1. Okey. Faktor penggubalan dasar luar. Ada 4 ini tadi Ikatan sejarah, keperluan nasional, kepimpinan dan juga disebabkan oleh persekitaran luar. Okey, sebagai kesimpulannya, sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia menggubal dasar luar yang dinamik dan dilaksanakan untuk memenuhi matlamat menjaga kedaulatan negara serta bebas daripada campur tangan kuasa asing. Itu kepentingan dia. Dasar luar yang sebelumnya agak selektif, berubah kepada berbaik-baik dengan semua negara, membolehkan pandangan Malaysia dihormati oleh negara lain.